Halo, apa khabar semua? Semoga semua sihat-sihat belaka. Berjumpa dengan saya pada hari ini, Cikgu Mohana, dalam video Brainiac.my. Bagaimana pelajar-pelajar hari ini? Pasti sudah bersedia bersama saya menempuh subjek sejarah dan topik yang tidak asing lagi, iaitu Perlembagaan Malaysia. Apakah yang akan kita bincangkan pada hari ini? Kita akan membincangkan perkara tentang perubahan perlembagaan yang dibuat pada tahun 1963 dan pada tahun 1965. Perlembagaan negara kita telah diubah suai kerana ada unsur baharu yang perlu dimasukkan. Okey, mari kita lihat apakah dia perubahan perlembagaan yang telah dilakukan. Skrin, pelajar boleh melihat gambar rajah muda yang telah cikgu sediakan untuk pemahaman pelajar. Mari kita lihat skrin sekarang. Perlembagaan seperti yang telah cikgu sebutkan dalam unit-unit sebelum ini merupakan peraturan tertinggi di Malaysia. Perlembagaan telah mengalami edits ataupun pindaan. Pindaan ini telah dilakukan pada 2 tahun. Pertama, pindaan perlembagaan pada tahun 1963 dan kedua, pindaan perlembagaan yang dibuat pada tahun 1965. Tujuan kedua-dua perubahan atau edit yang dikenali sebagai pindaan dibuat adalah untuk menyesuaikan peruntukan negeri baharu ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Ini bermaksud kita telah membawa masuk satu unsur baru ke dalam perlembagaan kerana ada satu negeri baru yang masuk ke dalam negara kita. Pertamanya, mari kita lihat pindaan perlembagaan 1963. Apakah pindaan yang berlaku? Mari kita lihat skrin sekarang. Pindaan perlembagaan 1963 memasukkan klauza baharu dalam bahagian tertentu, iaitu tujuannya untuk menyesuaikan kepada keperluan kemasa. 3 perkara utama dalam pindaan perlembagaan 1963 ialah: pertama, struktur Mahkamah Atasan. Kedua, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Ketiga, jawatan yang di-Pertua Negeri. Mari kita lihat apakah perubahan dalam Mahkamah Atasan. Pindaan pertama, iaitu penempatan struktur Mahkamah Atasan, telah dilakukan pada tahun 1963. Di Tanah Melayu, Mahkamah Atasan memang sedia wujud. Dikenali sebagai High Court yang dibentuk pada tahun 1957. Pada tahun 1963, perubahan dalam perlembagaan telah mengubah sedikit Mahkamah Atasan. Telah dimodel mengikut model Mahkamah Tertinggi England yang mempunyai 2 bentuk mahkamah. Menerusi perubahan perlembagaan yang dibuat pada tahun 1963, Mahkamah Atasan telah mengalami sedikit perubahan. 3 Mahkamah Atasan telah diwujudkan. Dalam gambar rajah yang cikgu letakkan, 3 mahkamah tersebut boleh dilihat. Pertamanya di Persekutuan Tanah Melayu, kedua di Sarawak dan Sabah, dan ketiga di Singapura. Peta ini menunjukkan bahawa Mahkamah Atasan wujud di setiap negeri di dalam Persekutuan Malaysia. Tujuan Mahkamah Atasan adalah untuk membela nasib rakyat di kawasan-kawasan tersebut. Pindaan kedua ialah pindaan terhadap Mahkamah Tinggi Borneo. Okey, apakah dia pindaan tersebut? Mahkamah Tinggi Borneo adalah mahkamah yang diwujud di kawasan Sabah dan Sarawak. Pelajar perlu ingat,
Sabah dan Sarawak telah menjadi anggota Malaysia. Apakah pindaan kedua? Pelajar perlu ingat, pindaan kedua berlaku kerana Mahkamah Tinggi di Borneo. Pelajar masih ingat, Sabah dan Sarawak telah memasuki Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Betul? Kedua kawasan ini perlukan mahkamah. So, pada skrin, pelajar boleh melihat perubahan yang berlaku setelah pindaan dibuat pada tahun 1963. Mari kita lihat skrin sekarang. Pindaan kedua, iaitu pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo, dilakukan kerana keperluan yang timbul untuk Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia. Di sini terdapat keperluan mewujudkan mahkamah di Borneo untuk menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Pindaan ini telah membantu Sabah dan Sarawak mempunyai mahkamah tinggi. Dengan mudah, kita boleh rumuskan bahawa pindaan kedua adalah untuk membantu hak rakyat Sabah dan Sarawak. Seterusnya, mari kita lihat pindaan ketiga. Apakah pindaan ketiga? Pindaan ketiga berlaku pada tahun 1965. Pindaan itu boleh kita lihat pada skrin. Pindaan yang ketiga adalah jawatan yang di Pertuan Negeri telah diwujudkan. Jawatan yang di Pertuan Negeri wujud kerana negeri seperti Sarawak dan Sabah tidak beraja bila menyertai Malaysia. Selain itu, negeri seperti Pulau Pinang dan Melaka juga mempunyai Yang di-Pertuan Negeri. Yang di-Pertuan Negeri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak mentadbir mengikut nasihat Majlis Tertinggi Sarawak. Yang di-Pertuan Negeri Sabah pula mengikut nasihat Kabinet Negeri. Pelajar-pelajar sekalian, semua pindaan yang telah dibuat pada tahun 1963 adalah untuk membantu kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia. So, dengan mudah pelajar boleh menjawab soalan jika ditanya, apakah pindaan yang berlaku pada tahun 1963? Kewujudan Mahkamah Tinggi Borneo. Okey, mari kita teruskan dengan pindaan 1965. Pindaan 1965 adalah satu perkara yang agak menyedihkan. Jadi, Singapura dikeluarkan daripada Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Mari kita lihat skrin untuk memahami konsep ini dengan lebih mudah. Pindaan Singapura 1965. Malaysia yang sedia wujud terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Apabila Singapura keluar pada tahun 1965, maka pindaan perlembagaan telah dilakukan. Parlimen telah membuat pindaan ini untuk membolehkan Singapura keluar dari Malaysia. Pindaan 1965 adalah di mana semua perkara dalam perlembagaan tentang Singapura dimansuhkan. Maksudnya, dalam perlembagaan tidak wujud lagi Singapura sebagai anggota Malaysia. Contohnya, dari segi immigration, kewangan, hubungan luar dan pertahanan. Jadi, pindaan perlembagaan 1965 telah menjadikan kita Malaysia baru. Singapura bukan lagi anggota Malaysia. Malaysia hanya terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Pindaan perlembagaan memastikan hak orang Malaysia terjaga. Okey, seterusnya cikgu hendak menguji minda pelajar. Kita telah melihat perubahan pindaan yang telah dijalankan. Apa kata kita lihat soalan untuk memudahkan pemahaman?
Pada skrin, cikgu telah letakkan 3 soalan. Bolehkah pelajar menjawab soalan tersebut? Soalan pertama ialah, apakah perlembagaan? Boleh ingat jawapan? Ada 2 perkara yang perlu kita tulis. Perlembagaan adalah pertama, undang-undang tertinggi. Kedua, perlembagaan menjadi panduan penting bagi negara bagi menjelaskan kuasa setiap perkara. Soalan kedua ialah, jelaskan fungsi perlembagaan. Di sini, pelajar boleh menggunakan jawapan yang telah kita guna dalam soalan 1. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dan fungsinya adalah untuk menjelaskan atau menjadi panduan kepada pemimpin untuk menjalankan pentadbiran. Seterusnya, soalan ketiga ialah, bilakah pindaan perlembagaan berlaku? Pelajar boleh menjawab dengan mudah meletakkan 2 tahun yang telah cikgu jelaskan dalam video kita sebentar tadi. Pindaan telah berlaku pada tahun 1963 dan 1965. Ya pelajar, bagaimana? Dapatkah anda menjawab soalan-soalan tadi? Saya pasti semua pelajar Brainiac.my dapat menjawab dengan mudah. Sebenarnya, soalan-soalan yang cikgu sebut tadi adalah asas kepada bab 2. Semua soalan ini mudah dijawab jika pelajar boleh memahami konsep-konsep yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, di sini sahaja video kita pada hari ini. Jangan lupa, seperti biasa, kata-kata hikmat cikgu. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tak kenal, maka tak cinta. So, cintailah video-video Brainiac.my. Semoga kita berjumpa dalam video seterusnya. Salam sayang dari cikgu. Selamat sejahtera. Bye.